Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat media sekalian, terima kasihlah atas sokongan dan untuk membawa berita yang saya rasa hari ini sejarah lah juga ya. Sejarah yang kita mungkin sebelum ini tak pernah nampak, tapi insya-Allah dengan adanya usaha-usaha yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita di sini dengan tim dia, kita lihat ada satu perkembangan baru dalam perjalanan politik di negara ini, dan sudah tentu yang sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dengar tadi, insya-Allah ia akan membawa perubahan kepada perjalanan kita hari ini ya di Malaysia, di mana kita insya-Allah dengan sokongan kawan-kawan yang bimbing oleh Saudara Kamal, insya-Allah agenda ataupun perjalanan industri transport di negara kita akan ada perubahan yang jelas ya, yang jelas. Jadi saya rasa mungkin Brother Kamal kita nak menyatakan perkongsian dia di sini. Ya, teruskan. Okey, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya kepada pihak media yang datang hari ini membuat liputan. Mudah-mudahan mesej kita ni dapat sampai kepada pihak-pihak berkenaan dan secara tidak langsung memberi kesedaran kepada rakyat negara kita ni, pemain industri khususnya di luar sana, untuk bangkit bersama kami melakukan perubahan. Ini adalah satu usaha yang mana kami lakukan setelah kami sedar selama ini kami berjuang di dalam industri taksi, bas, lori, e-hailing dan p-hailing melalui saluran persatuan dan gabungan tidak berjaya. Ya, sebab apa yang kami berjuang selama ini adalah untuk mengubah dasar, supaya dasar yang dibuat oleh kerajaan itu memihak bukan saja kepada syarikat tetapi untuk kepada kami sebagai pemain industri. Tetapi malangnya dasar-dasar ataupun akta yang dibuat selama ini tidak melihat kepada kami. Seringkali surat rayuan ya, tangisan yang kami panjangkan kepada menteri, khususnya menteri pengangkutan, ya, saya tidak mahu menunding jari kepada mana-mana kerajaan, tetapi semua kerajaan sama. Okey, itu yang dapat saya katakan. Malangnya suara kami tidak didengar. Di atas kesedaran itu, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tok K yang selalu membimbing kami dalam menjayakan program ini, kita ingin melakukan satu perubahan. Kami sedar untuk mengubah dasar itu penting untuk menentukan untung rugi nasib kami dan untung rugi nasib rakyat di luar sana. Tetapi dasar itu tidak dapat diubah melalui persatuan maupun gabungan. Dasar atau akta hanya boleh diubah melalui kuasa politik. Dan di atas kesedaran itu kami mengambil pendekatan menyerahkan memorandum kepada semua presiden parti politik yang ada di dalam Malaysia. Ada beberapa parti politik yang tidak dapat hari ini, ya, ada juga yang gagal dihubungi. Walau bagaimanapun saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah hadir menerima memorandum. Dan saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah bersetuju untuk menerima memorandum pihak kami pada pukul 3 petang di pejabat beliau hari ini. Jadi saya ingin memohon jasa baik pihak media untuk bersama-sama dengan kami di pejabat PMO pada pukul 3 petang ini. Itu yang pertama. Di dalam memorandum ini, kita mencatatkan beberapa tuntutan. Yes. Salah satunya kita nak, jika pihak parti inginkan sokongan daripada rakan-rakan kami, mahukan kami undi mereka, mahukan kami memenangkan mereka, mereka perlu berjanji dan menandatangani satu perjanjian bertulis. Apabila kita memenangkan mereka, Menteri Pengangkutan itu perlulah wakil daripada pemain industri.
selama ini Menteri Pengangkutan diangkat daripada orang-orang yang bukan dari industri. Mereka bukan sahaja tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan, tapi mereka tidak pernah merasai keperitan dan kepayahan hidup kami. Lebih malang, mereka mengamalkan sikap buta, pekak dan bisu. Ya, jadi kami dah letih. Saya setuju. Ya, kami dah letih. Ya, kami dah letih kerana memberi kepercayaan kepada orang-orang yang bukan dari industri kami untuk membuat dasar, membuat peraturan kepada kami. Sebab itu, kami telah menyatukan pemain industri yang terdiri daripada bas, teksi, e-hailing, P-hailing, kereta sewa, limousine. Kita akan bersatu untuk melakukan perubahan pada PRU 15 dan PRU yang akan datang. Kita tahu, kami sedar tuntutan yang kami buat ini sesuatu tuntutan yang amat sukar untuk mereka ataupun parti-parti ini terima. Tetapi percayalah tuan-tuan, ya, hanya parti yang benar-benar mempunyai keikhlasan, ketulusan ingin menyelesaikan masalah rakyat sahaja yang akan bersetuju dengan tuntutan kami. Kalau mereka tak bersetuju dengan kami, itu bermaksudnya mereka ingin mempergunakan kami dan ingin menggadaikan kami kepada pihak-pihak mereka untuk mereka dapat kuasa dan terus memerintah. Kita tidak akan benarkan perkara ini berlaku. Jadi hari ini kita telah serahkan memorandum. Ya, insya-Allah kita akan bagi tempoh selama 14 hari waktu bekerja kepada pihak-pihak parti ini memberi maklum balas. Ya, dan kita akan panggil satu lagi press conference untuk kita buka, ya, jawapan-jawapan daripada parti politik ini. Kita akan lihat parti politik mana yang boleh bersetuju dengan kita. Ya. Jika mereka tidak boleh memenuhi semua tuntutan kita, kita akan melihat mana satu tawaran yang lebih baik kepada industri kita. Dan sekiranya semua memberi jawapan yang sama, kita akan mengadakan satu perbincangan khas untuk melihat parti mana yang akan kita sertai. Inilah satu titik perubahan yang kami lakukan untuk masa depan kami. Kami tidak mahu lagi menyerahkan nasib kami kepada orang yang bukan dari industri, orang yang tidak pernah merasai keperitan dan kepayahan hidup kami untuk membuat dasar kepada kami. Cukup-cukuplah apa yang telah kami lalui. Itu saja. Mungkin sedikit dah share. Sebenarnya ikut perkiraan kita lah. Keluarga-keluarga kaki tangan industri ni, ikut kita kira-kira itu saya rasa 8 juta Dia pemain industri 1.5. Itu pemain, tapi mak, bapa, ayah, bini-bini Datuk, bahaya tu. 6 juta. 6 juta ya, 6 juta. Jadi saya rasa ini satu message yang mudah. Kalau mereka sokong, mereka dapat undi-undian daripada semua kumpulan. Kawan-kawan tak masuk lagi tadi. Kawan-kawan kita pun memang kawan lagi kempen kita lagi kempen kita akan buat yang perlu untuk membela kebenaran dan membela mereka yang menghadapi masalah hari ini. Dan kita nak tengoklah siapa yang boleh tulis jadikan ini manifesto, iaitu yang memang kita akan sokonglah. Ya. Jadi saya ingin berpesan kepada rakan-rakan pemain industri di luar sana, ya, daripada pemain industri lori, bas, teksi, e-hailing dan sebagainya. Saya tahu saya telah mengelilingi Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Saya telah berjumpa dengan ramai persatuan-persatuan dan juga pemain industri. Saya dapat lihat, ya, tidak dinafikan kami ini, komuniti kami ini mempunyai fahaman politik yang berbeza-beza. Ya, jadi saya ingin menyarankan kepada mereka, tolonglah, ya, untuk PRU 15 dan akan datang ini, tolong letak tepi dulu fahaman politik anda. Utamakan perjuangan. Ya, sebab kita dapat lihat apabila sesebuah parti itu menang dan menjadi kerajaan, orang yang kita sokong, orang yang kita undi pun tidak bersuara untuk kita. Ya, jadi kenapa kita perlu meneruskan perkara ini? Sepatutnya marilah kita bersama-sama melakukan perubahan. Saya nak berpesan kepada tuan-tuan yang ada jawatan di dalam parti, tak perlu tuan-tuan mengisytiharkan untuk keluar parti ataupun meletakkan jawatan. Teruskan. Ya, cuma apabila tiba masa PRU nanti, marilah bersama dengan kami kita berkempen. Ya, kita memberi undi supaya parti yang menyokong kita, yang bersetuju dengan tuntutan kita boleh menang, dan seterusnya kita boleh mengangkat wakil-wakil kita untuk duduk di dalam kerajaan untuk mengubah segala dasar yang tidak baik, yang tidak betul kepada kita. Mudah-mudahan di masa hadapan segala masalah kita dan masalah rakyat juga
dapat diselesaikan, insya-Allah. Amin. Itu saja. Ada apa-apa soalan boleh diajukan. Baik, Toki. Saya terlepas pandang ataupun mungkin saya tak tahu, tapi setahu saya PPIM belum pernah lagi terlibat dalam isu yang bermotifkan ke arah politik seperti mana yang hari ini. Jadi kenapa memilih industri pengangkutan yang diketuai oleh Cik Kamal untuk isu seperti yang dikeluarkan? Ini mungkin buka pintu. Mungkin buka pintu. Tapi apapun, kita perjuangan kita mudah. Perjuangan kita untuk membela. Pasal kita rasa, saya sendiri pernah dalam industri ini, saya cukup seksa dan sokongan daripada menteri ke agensi ke memang jauh daripada yang kita harapkan. Jadi kita harap ini bawa perubahan. Dan saya yakin, insya-Allah kita tengok perubahan itu. Baik, Saudara Kamal, kenapa memilih PPIM di belakang? Sebenarnya saya tidak memilih PPIM. Sebenarnya PPIM ini adalah hak milik rakyat. PPIM ni memperjuangkan nasib semua rakyat. Jadi maka itu saya bukan memilih, tetapi kita dapat lihat perjuangan yang dibawa oleh Tok Kin dan PPIM ni satu perjuangan yang membela nasib rakyat. Jadi kenapa tidak saya bernaung, saya memohon jasa baik Tok Ki untuk membimbing PPDM ni. Dan bukannya kita memilih, kalau memilih kan jadi lain, banyak lagi pertubuhan-pertubuhan lain, tetapi tidak. Kita dapat lihat tidak ada lagi dalam Malaysia NGO yang kehadapan macam PPIM yang dibawa oleh Tok Ki ni, yang mempunyai jiwa ikhlas. Sebab Tok Ki ni dia jumpa saya mula-mula dulu, bila dia dengar dengan masalah, dia sendiri menganjurkan satu perjumpaan dengan menteri. Dan saya yakin di atas perkara itulah Tok Ki bersama dengan kami. Dia dapat lihat bagaimana layanan. Tok Ki ini saya bukan nak memodek, bukan, tetapi inilah Tok Ki. Kalau orang nak kenal Tok Ki, inilah Tok Ki. Memang dia low profile, berjiwa dia jiwa sayangkan rakyat. Jadi saya rasa sebenarnya kalau Tok Ki yang masuk bertanding, rasanya memang Tok Ki boleh menang. Sebab Tok Ki dah banyak bantu orang. Ini memang saya tak boleh nafikan. Pengaruh Tok Ki lebih besar daripada PPDM. Kami bernaung bawah PPIM sebenarnya. Dan kita bersama. Untuk kebenaran, kita berhabis dan bermatian. Pasal kita tak ada masa lagi dah. Baik, dengan PPIM merupakan sebuah pertubuhan yang amat berpengaruh. Jadi bayangan untuk cerahnya tu sudah ada. Apa langkah pertama sekiranya Saudara Kamal dicalonkan dan menang dalam PPIM? Sebenarnya banyak agenda-agenda ataupun perkara-perkara yang ingin kita lakukan. Yang pertamanya berkenaan industri teksi lah. Yang pertamanya kita akan hapuskan isu ketidaksamarataan di antara teksi dan e-hailing. Permit-permit yang ketika ini dilonggokkan kepada syarikat-syarikat e-hailing, kita akan serah. Kita akan serahkan kepada pemain industri, kepada pemandu e-hailing. Begitu juga dengan permit kepada pemandu teksi. Kita akan serahkan kepada pemandu teksi, dan kita juga menggunakan kuasa yang kita ada, kelebihan yang kita ada itu untuk merangka bank pembangunan ataupun apa sahaja yang boleh membantu pemandu-pemandu teksi, lori, bas, e-hailing ini untuk mendapatkan pinjaman untuk mereka mengeluarkan kenderaan ataupun memulakan balik perniagaan mereka setelah negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan masalah banjir, musibah banjir. Seperti Haji Harun ni menghadapi masalah untuk memulakan perniagaan dia dalam bidang bas sekolah. Haji Harun juga telah merayu kepada menteri yang ada untuk menyelesaikan masalah, tapi malangnya tidak. Itu salah satu kita selesaikan. Macam pemandu lori, pemandu bas, sebenarnya saya menerima banyak aduan daripada pemandu-pemandu ini di mana lesen mereka digantung kerana membawa muatan berlebihan. Bila kita tanya dia balik, kenapa awak bawa muatan berlebihan? Dia bagi tahu, banyaklah rakan-rakan pemandu bagi tahu, Cik Kamal, saya ini seorang pekerja. Kalau saya tak bawa muatan lebihan, syarikat buang saya. Bila saya bawa muatan lebihan, kena tahan dengan JPJ, lesen saya kena gantung. Jadi pemandu ini jadi mangsa. Dan menteri yang ada daripada dulu sampai sekarang bersikap dengan syarikat. Dia lebih berat pada syarikat, tak nak dengar masalah pemandu.
Jadi kita akan lihat balik perkara-perkara ini dan kita akan membantu pemandu-pemandu yang telah kehilangan punca pendapatan ini, yang tidak boleh memandu ini, untuk kita lihat bagaimana kita bantu mereka. Mungkin kita akan bagi mereka lesen sementara untuk kita tengok dia orang punya sikap, ya, daripada segi lesen mereka. Dan kita juga akan, yang saya lihat perlu kita hapuskan perbezaan kategori lesen memandu bagi kenderaan motosikal. Ya, kita akan hapuskan kelas-kelas yang ada itu, kita akan selaraskan di mana pemandu ataupun anak-anak muda yang menunggang motosikal di masa hadapan tidak perlu lagi mengambil berbagai kelas lesen. Contohnya hari ini kalau dia ada motor kapcai, besok dia nak bawa superbike, tak perlu lagi mereka nak dapatkan lesen yang baru. Lesen yang mereka ada untuk menunggang motor kapcai itu dah boleh pandu motor sikal yang bersisi besar. Ini telah dilaksanakan dalam lesen motorkar, lesen kereta. Hari ini kalau kita ada Iswara, kita dengan lesen yang sama kita memandu Iswara. Bila kita ada rezeki masa depan kita beli Ferrari, lesen yang sama juga boleh diguna pakai. Jadi kenapa untuk orang kaya yang pakai kereta ni lesennya cuma satu, tapi untuk rakyat bawahan ni lesen yang ada berperingkat-peringkat. Ini kita akan hapuskan. Kita akan hapuskan perkara ini. Kita juga akan melihat bagaimana untuk kita mengkaji supaya Puspakom yang ketika ini dikenakan kepada kenderaan berat, contohnya lori dan bas, ketika ini setahun 2 kali dikurangkan kepada 1 kali setahun. Ya, sebab bila seseorang pemandu ataupun pengusaha dia nak bawa kenderaan dia ke Puspakom, macam-macam kerenah yang dilakukan oleh pihak Puspakom yang sengaja menyusahkan, dan dekat situ juga berlakunya unsur-unsur rasuah. Mereka terpaksa guna runner lah, itulah. Jadi benda ni kita akan lihat bagaimana kita nak menyelesaikan. Dan salah satunya kita akan hapuskan pemeriksaan 2 kali setahun kepada 1 kali setahun, serta kita akan melihat bagaimana untuk kita mewujudkan lebih banyak pusat-pusat perkhidmatan pemeriksaan berkomputer bagi kenderaan perdagangan dan tidak hanya dimonopoli oleh Puspakom. Ini yang kita nak buat. Ada sebenarnya banyak lagi agenda-agenda kita untuk kita menyelesaikan masalah. Begitu juga kita nak meringankan bebanan ibu bapa. Yang hari ni anak-anak kita lepasan sekolah, mereka nak memandu motorkar, memandu kereta. Ada yang nak menunggang motosikal. Tapi kalau mereka menunggang secara tidak ada lesen, itu adalah satu kesalahan. Jadi bagaimana untuk kita meringankan bebanan ibu bapa ini? Kita akan mengkaji semula. Kita akan ada engagement dengan pihak sekolah memandu untuk kita lihat berapa kos mereka dan sebagainya, supaya kita dapat kurangkan untuk lesen motosikal mereka tidak lebih daripada RM400 dan untuk lesen kereta tidak lebih daripada RM800. Kita kena buat benda ni. Bukannya menjadi macam menteri yang ada ni, apa saja yang dibawa oleh pihak syarikat semuanya diluluskan. Ya, langsung tak melihat masalah rakyat. Hari ini kita, rakyat Malaysia semua menghadapi masalah keuangan. Ya, jadi dalam satu kos sampai RM1,000 lebih nak dapatkan lesen memandu untuk anak-anak mereka, satu benda yang berat tuan-tuan, ya. Bukan benda yang ringan. Jadi kalau kita tidak mempermudahkan masalah rakyat, macam mana rakyat itu nak mematuhi undang-undang? Dan keadaan itu telah menyebabkan rakyat melanggar undang-undang. Ya. Bila susah nak dapat lesen dan sebagainya, mereka masih berniat untuk memandu ataupun menunggang motosikal dalam keadaan yang tak ada lesen. Sepatutnya kita mempermudahkan rakyat ni bagaimana untuk mendapatkan lesen. Dan begitu juga dengan lesen PSV dan DGDL. Saya dah banyak kali bawa isu ni kepada menteri dan juga kepada pihak yang berkenaan, saya tak nak sebut. Tetapi pihak yang mempunyai kuasa untuk mengubah dasar tersebut, saya minta supaya lesen PSV atau lesen GDL dilanjutkan kepada 5 tahun mengikut tarikh lahir. Tapi malangnya mereka masih menetapkan 1 kali setahun dan masih lagi memaksa pemain industri ini berurusan secara manual. Ya, padahal kita teknologi makin canggih, ya, tapi kita masih pihak yang ada dalam kerajaan ini masih mengamalkan sikap kuno. Ya, jadi kita nak bawa perubahan, ya, Datuk, ya, kita nak bawa perubahan. Kuno dia mengong. Mengong Datuk cakap. Ya. Jadi banyak bahasa-bahasa yang cantik daripada Datuk ni. Jadi itulah, kita nak buat perubahan supaya rakyat bukan saja dipermudahkan, tetapi kita nak meringankan masalah rakyat. Jadi kalau tuan-tuan di luar sana ingin melihat satu perubahan dalam sektor pengangkutan,
pengangkutan ni tuan-tuan jangan silap bukan kami yang pemain industri saja. Tuan-tuan yang memandu motosikal persendirian, yang memandu kereta persendirian, tuan-tuan juga terlibat dengan akta pengangkutan. Ini semua kita nak lihat, kita nak kaji bagaimana kita nak menyelesaikan masalah supaya tuan-tuan tidak terus hidup dalam satu tekanan. Undang-undang diwujudkan untuk mendisiplinkan kita dan bukannya untuk menzalimi kita. Ini kita perlu kaji, kita perlu selesaikan. Ini yang kita nak bawa. Okey, jika parti-parti politik ni tak berminat nak ambil tuan sendirilah sebagai calon, adakah ini juga sebagai manifesto kepada parti baru yang akan tanding lah? Kami tak teragak-agak untuk tubuhkan parti kami. Ya, sebenarnya memang di awal penubuhan PPDM ini memang saudara kita Tuan Haji Harun telah dan beberapa lagi rakan kita telah mencadangkan supaya kita menubuhkan parti. Ya, cuma bagi saya dalam keadaan hari ini kita perlu melihat beberapa aspek. Yang pertamanya kita kena faham rakan-rakan kita mempunyai fahaman politik yang berbeza. Yang kedua, ada rakan-rakan kita yang telah mempunyai jawatan dalam parti. Kalau kita nak buka parti, dia nak join parti kita, dia mungkin akan mewujudkan perpecahan di antara kita. Apa yang kita buat ni, kita akan bukti kepada mereka. Sekarang kita dah serah memorandum, parti kamu pun kita dah serah. Sekarang parti kamu nyata tak nak menyelesaikan masalah kamu. Kamu nak sokong dia lagi. Ini message ni, benda ni banyak ya, banyak sebenarnya apa yang kami buat ni mempunyai banyak serangan-serangan dalaman yang boleh membuka minda. Jadi sebab itu kita kata tak perlu kita buat parti dulu buat masa sekarang, dan kita pun tak nak mewujudkan terlalu banyak pecahan parti. Itu kita punya pendirian. Sebab kami yakin dalam banyak-banyak parti yang akan bertanding PRU 15 ni tidak mustahil ada satu atau dua parti yang benar-benar tulus ikhlas nak menyelesaikan masalah rakyat, termasuklah masalah kami. Tidak mustahil ada. Kita tak tahulah UMNO ke PKR ke, tak kisahlah. Tapi semua parti-parti ini saya telah hantar surat. Ya, ada yang datang, ada yang tak datang, ada yang tak dapat dihubungi dan sebagainya. Jadi kita tunggu dan lihat. Kalau kata saudara tadi, kalau tidak ada parti, tidak mustahil untuk PRU 15 ni kita akan bertanding secara bebas. Dan PRU 16 kita akan tubuhkan parti kita sendiri, insya-Allah. Okey. Ada apa lagi? Okey, tak minat jadi calon. Ni ada orang muda ni, Tok Ki dah tua. Jadi calon terus PM. Tak ada apa. Kita buka ni. Okey. Okey. Terima kasih. Jemput apa ni ke atas makan.